Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ilmu dan zikir. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan keadaan ilmu dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala utuskan dalam bawahnya adalah seperti hujannya lebat yang turun ke atas bumi. Yani bumi yang ditimpa hujan biasanya ada tiga jenis. Sebahagiannya ialah tanah subur yang menyerap air. Kemudian ia menumbuhkan rumput dan tanaman hijau dan dengan banyaknya. Sebahagian lagi ialah tanah yang keras. Ia tidak menyerap air, namun air berkapung di atasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada orang ramai dengan perantaraan tanah itu. Orang ramai dapat minum daripada air itu, dan mereka dapat memberi binatang ternakan mereka minum, serta dapat mereka menyiram tanaman-tanaman mereka. Sebahagian lagi ialah tanah yang gersang yang tidak menakung air dan tidak juga menumbuhkan rumput. Demikian juga manusia ada tiga jenis. Perumpamaan yang pertama ialah untuk orang yang faham akan agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi manfaat kepadanya daripada petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala telah utuskan daku membawanya, lalu dia sendiri telah mempelajarinya dan telah mengajarkan orang lain. Perumpamaan yang kedua ialah untuk orang yang tidak mengambil sebarang faedah daripada agama, namun orang lain dapat mengambil faedah daripadanya. Perumpamaan yang ketiga ialah untuk orang yang tidak pun mengangkat kepalanya untuk memandang ke arah agama, dan dia tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dahulu telah diutuskan membawanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis kedua, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik dalam kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ketiga, Sayyidina Buraidah Aslami radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya dan beramal dengannya, maka pada hari kiamat akan dipakaikan dengan satu mahkota yang diperbuat daripada cahaya yang sinarannya seumpama sinaran matahari. Kedua-dua ibu bapanya akan dipakaikan dua pakaian cantik yang nilainya tidak boleh ditandingi oleh seluruh dunia ini. Mereka akan bertanya, kenapa kami dipakaikan dengan pakaian-pakaian ini? Mereka akan dijawab, sebagai balasan daripada pembacaan Al-Quran oleh anak kamu. Dipetik daripada kitab Mustadrak Hakim. Hadis keempat, Sayyidina Muaz Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, maka kedua-dua ibu bapanya akan dipakaikan dengan mahkota yang cahayanya lebih hebat daripada cahaya matahari. Kemudian jika matahari itu terbit dalam rumah kamu, maka cahaya matahari itu akan lebih hebat lagi. Maka demikianlah cahaya mahkota itu pun lebih hebat. Antara itu, apakah ajakan kamu terhadap orang dirinya sendiri beramal dengan Al-Quran? Yani jika kedua-dua ibu bapa mendapat ganjaran sedemikian, maka ganjaran untuk orang yang melakukan sendiri amalan itu akan berkali ganda lebih hebat lagi. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis kelima, Sayyidina Abdullah bin Ammar bin Al-As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, maka semuanya dia telah memasukkan ilmu kenabian ke dalam dadanya. Cuma wahyu tidak disampaikan kepadanya. Tidak patut bagi seorang hafiz untuk marah terhadap orang-orang yang marah, dan tidak patut juga dia bertindak jahil terhadap orang yang berlaku jahil, sedangkan kalamullah berada dalam dadanya. Dia petik dari pada Mustadrak Hakim ini tarikh. Hadis ke-6, Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu ada dua bentuk. Pertama, ialah ilmu yang menunjang dalam sanubari, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Kedua, ialah ilmu yang hanya di lidah, yakni yang kosong daripada keikhlasan
dan amalan. Maka inilah ilmu yang merupakan dakwaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas anak Adam, bahawa dia ialah seorang yang bersalah. Yakni ilmu itu akan membuat dakwaan bahawa kenapa kamu tidak beramal walaupun kamu tahu. Seperti dari Tauhid. Hadis ke-7. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang semasa kami sedang duduk di Sufah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah antara kamu yang suka pergi ke pasar butan atau akik setiap pagi, lalu membawa pulang 2 ekor unta betina yang bagus, tanpa melakukan sebarang dosa seperti mencuri atau sebagainya, dan tanpa memutuskan tali silaturahim? Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, setiap orang daripada kami suka melakukan yang demikian. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu pergi ke masjid pada waktu pagi dan mempelajari atau membaca 2 ayat Al-Quran adalah lebih baik daripada 2 ekor unta betina. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor. Dan 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor. Dan lebih baik daripada bilangan yang sama daripada unta jantan. Hadis riwayat Muslim. Keterangan. Maksud hadis di atas ialah bilangan ayat adalah lebih afdal daripada bilangan yang sama daripada unta betina dan unta jantan juga. Contohnya, ialah 1 ayat adalah lebih afdal daripada kedua-dua unta betina dan unta jantan sekaligus. Hadis ke-8. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya kefahaman agama. Saya hanyalah pembahagi dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurniakan. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan. Maksud daripada kepotongan kedua daripada hadis di atas ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pembahagi ilmu dan Allah Subhanahu wa taala ialah pemberi faham, kekuatan berfikir dan merenung tentang ilmu itu dan taufik untuk beramal dengannya. Seperti daripada Al-Qur'an. Hadis ke-9. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memeluk saya lalu berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepadanya ilmu tentang Al-Quran. Hadis Bukhari. Hadis ke-10. Sayyidina Anas radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara tanda-tanda kiamat ialah akan diangkat ilmu, datangnya sifat jahil, arak diminum terang-terangan, dan perbuatan zina berleluasa. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-11. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata, setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semasa saya sedang tidur pada suatu ketika dalam keadaan itu, saya telah diberikan semangkuk susu. Saya telah minum susu itu begitu banyak sehingga saya terasa kesan kekenyangan keluar dari kuku-kuku saya. Kemudian saya telah berikan lebihan susu itu kepada Umar radhiyallahu. Para sahabat radhiyallahu bertanya, wahai Rasulullah, apakah takdir mimpi itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu. Yani Sayyidina Umar radhiyallahu akan mendapat bahagian banyak daripada ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, kita telah mendengar 11 petikan hadis berkaitan ilmu dan zikir. Semoga kita dapat ambil manfaat dan sampaikan kepada mereka yang tidak mendengarnya. Kita terus dengan tasbih kifarah dan surah al-was. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.